hak-hak yang selalunya golongan LGBT ni minta kepada kerajaan? Okay, dekat Malaysia, alright, when it comes to LGBT kan, orang akan tak nampak sangat gay tu semua tak nampak, orang nampak macam kami ni, transgender. So, as a Muslim, macam kita orang, kita tak nak hak apa-apa pun sebenarnya. Kita nak macam orang biasa. Kita can go to work, boleh kerja macam biasa, boleh pergi kat public macam biasa. Orang tak pandang, orang tak violence kat kita ke, orang tak harass kita ke. Kita nak macam orang biasa sahaja. Kita tak ada pun nak minta nak kahwin ke, nak tukar IC perempuan ke, macam like Singapore semua. Singapore walaupun dia still ada male part, dia still lagi boleh tukar IC to female, passport pun. Kita tak minta tu semua. Semua kita nak Malaysian people to respect us. So kita boleh jalan hidup macam biasa. Itu adalah yang golongan LGBT yang minta lah so far. Tapi ada segelintir macam golongan LGBT lah. Maybe dia because dia orang non-Muslim kan, dia maybe Chinese ke Indian, dia orang minta lebih lagi. Dia orang nak minta same sex marriage ke, ataupun dia orang nak sebab some of them dia dah ada post up, dia dah potong apa semua, so dia nak declare as a female, sebab mereka adalah non-Muslim. But so far among me and my kawan pun, kita Muslim kan, kita nak tu je sebenarnya. Kita nak hidup macam biasa, nak orang respect kita. Kita kalau minta kerja pun kita sama rata macam orang lain. Itu saja. Penerimaan masyarakat terhadap LGBT? Penerimaan masyarakat terhadap LGBT di Malaysia lah. Okay. Kita tak diterima sepenuhnya, especially kalau depends dengan organisation lah, especially kalau you bekerja kan. Kalau masyarakat pula dekat Malaysia, dia tak adalah macam violence macam kalau you dekat overseas lah. Kalau dekat overseas, some area, kalau dia tahu you siapa, maybe dia akan macam spontaneous violence kat you lah. Dia harass you ke apa. Dekat Malaysia mostly, walaupun kita tak diterima sepenuhnya, tapi dia tak adalah masyarakat macam nak jumpa you, nak ludah ke apa ke, tak adalah. Kehidupan you macam biasa saja. Itu based on society lah. Okay. Penerimaan keluarga? Kalau penerimaan keluarga so bergantung dekat individual. Macam saya, sebab saya dibesarkan memang saya dah lembut daripada kecil kan. So macam ni dia nampak the flow. So mereka akan at first memang susah nak terima lah, tapi after a while dia dah boleh adapt dengan benda, dengan apa, dengan boleh accept lah dengan cara saya sekarang. Okey. Ada kesan terhadap kesihatan tak? Kesihatan also bergantung dekat individu juga. For me lah, sebab mostly transgender, kita orang ada ambil hormon, ada supplement, so benda tu kita kena ambil supaya for our appearance lah. Okay. So it depends juga. Macam for myself sendiri, saya dah tak ambil hormon like a year. Okay, saya more into supplement lah. So kesihatan tu bergantung ke individu. Kalau you mengamalkan kehidupan yang sihat, akan pergi sihat jugalah. Okey, apa punca perubahan ataupun pilihan yang dibuat? Okay, macam ni, to become LGBT, macam especially macam trans woman macam I lah, itu bukan an option, itu bukan adalah pilihan. Sebab kita since kecil, saya ni cakap as a transgender lah, daripada kecil kita punya naluri memang tak pernah suka kat perempuan, memang nak jadi perempuan, Ini bukan option, bukan pilihan, bukan masalah, bukan, it's not like a hobby. Macam you tidur and then, okay nak jadi perempuan, kita orang tak ada krisis identity macam tu. Maybe mostly especially orang baca, tengok social media kan, dia akan influence daripada social media. Dia fikir je macam dia boleh tukar, dia boleh like macam tu. Dia tengok dekat overseas umur 60 tiba-tiba jadi perempuan, benda-benda macam ni. Dia fikir kita pun macam tu. Actually we are not. Kita daripada kecil adalah keinginan kita memang nak jadi perempuan, nak macam perempuan, lain macam perempuan, sama macam perempuan biasa. Cuma keadaan fizikal lah. So kita kena buat operation and stuff, some plastic surgery macam tu lah, untuk nak dapatkan fizikal yang sama. Actually pun even some of my friend pun dia tak ada buat operation apa pun, tapi memang dah dapat perempuan. So benda tu ini bukanlah macam pilihan ataupun hobi. Even some of my gay friend,
bila saya tanya kan, diorang dari kecil memang itu yang diorang nak, walaupun diorang tak nak pakai perempuan, tapi diorang memang dah attracted to lelaki. So benda macam ni is more kepada naluri lah, bukan macam pilihan ataupun saja-saja you nak jadi macam ni, bukan macam tu lah. Terima kasih Nah. Maklumat dan fakta isu mengenai LGBT. Okey, fenomena lesbian, gay, bisexual and transgender LGBT semakin hari semakin menjadi isu utama yang mendorong wujudnya tingkah laku songsang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Budaya LGBT sememangnya menyimpang daripada norma masyarakat di Malaysia, terutama apabila ia melibatkan isu yang berkaitan dengan agama dan budaya di negara ini. Kewujudan fenomena ini mencetuskan kontroversi, terutamanya apabila ia benar-benar menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar, di mana Malaysia merupakan salah sebuah negara yang berpegang kepada ajaran Islam sebagai agama rasmi. Beberapa kajian telah dijalankan oleh ahli akademik yang menyentuh tentang gejala LGBT ini dari pelbagai sudut. Kebanyakan daripada kajian tersebut memberitahu bahawa LGBT bukanlah suatu budaya ataupun amalan yang boleh diterima pakai dalam negara ini. Kesan yang dibawa oleh gejala LGBT ini benar-benar mampu merosakkan budaya hidup masyarakat, terutamanya dari aspek akhlak dan tingkah laku. Di samping itu, pelbagai isu dan masalah muncul kesan daripada pelbagai tuntutan yang dibuat oleh golongan LGBT ini. Ekoran daripada perkembangan mereka setelah diberikan pendedahan tentang hak-hak mereka seperti mana yang diperlakukan di luar negara. Akibat daripada perkembangan organisasi dan kumpulan-kumpulan aktivis yang bersifat pro-LGBT ini, maka wujudlah beberapa isu yang dilihat mengancam nilai agama, akhlak, prinsip dan perundangan di Malaysia, terutamanya melibatkan undang-undang syariah. LGBT menurut perspektif undang-undang Islam. Okey, berdasarkan undang-undang Islam ataupun hukum syarak adalah jelas bahawa perbuatan LGBT ini sama sekali diharamkan. Agama Islam melihat bahawa perbuatan melakukan perubahan kepada diri sendiri ataupun tubuh badan sebagai sesuatu yang bercanggah dengan ajarannya. Perbuatan menukar jantina tidak kira daripada lelaki kepada wanita ataupun wanita kepada lelaki adalah jelas haram dan bercanggah dengan hukum syarak. Larangan Islam terhadap gaya hidup homoseksual menunjukkan bahawa LGBT hakikatnya bukan sekadar masalah moral. Sebaliknya, dalam neraca Islam sebagai al-din, ia mempunyai kaitan langsung dengan amalan beragama orang Islam. LGBT adalah suatu amalan yang dilarang secara jelas sama ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Pengiktirafan kumpulan LGBT dan membenarkan perkahwinan sesama jantina akan menimbulkan kekeliruan sosial umat Islam. Apatah lagi, kebanyakan pensyariatan Islam juga mempunyai kaitan dengan fitrah ketetapan jantina manusia seperti aurat, perkahwinan, nasab atau keturunan, faraid, pembahagian harta pusaka dan lain-lain. Okey, fakta isu yang timbul daripada gejala LGBT. Okey, pertama, permasalahan berkaitan dengan penguatkuasaan juga wujud dalam usaha pihak berkuasa menjalankan tanggungjawab mereka untuk menguatkuasa undang-undang dalam negara ini. Kedua, menyentuh tentang tindakan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa negeri bagi menguatkuasakan setiap peruntukan yang berkaitan dan menyentuh tentang LGBT ini, ianya kerap kali diganggu dan dicabar oleh pertubuhan dan aktivis
aktivis pro-LGBT ini yang sememangnya mempunyai agendanya yang tersendiri. Okey, ketiga, pelbagai tuduhan dilemparkan kepada Badan Penguatkuasaan Undang-Undang dalam negara ini dengan menyifatkan bahawa Malaysia tidak mematuhi memorandum berkaitan dengan hak asasi manusia. Keempat, pada dasarnya kelompok LGBT di seluruh dunia menuntut 8 perkara utama, iaitu pertama, aktiviti seks sesama jantina tidak mengambil kira soal haram ataupun halal. Kedua, pengiktirafan terhadap hubungan sesama sejenis ataupun berlainan jenis. Ketiga, perkahwinan sesama jantina. Keempat, pengambilan anak angkat. Kelima, membenarkan gay dan lesbian untuk berkhidmat dalam tentera. Keenam, gender. Ketujuh, anti-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Dan ke-8, memperjuangkan undang-undang untuk identiti gender dan aspirasi. Assalamualaikum dan hai, nama saya Muhammad Ramadan bin Zipin. Dan saya hari ini akan bentangkan pasal kesan-kesan homoseksual. Okey, kesan-kesan ni kita boleh terbahagikan kepada 5 aspek, iaitu yang pertama adalah kesan-kesan pada individu, kemudian kesan-kesan kepada keluarga, masyarakat, agama dan kesihatan. Pertama sekali kita pergi kepada kesan-kesan kepada individu, pada kita sendiri. Kesan yang pertama adalah kebolehan dan kelebihan diri tidak dapat diiktiraf. Kedua, aktiviti dan kelakuan harian tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kerana dekat sini golongan LGBT ni dia melawan fitrah manusia itu sendiri. Yang ketiga, maruah diri tercalar. Individu yang terlibat dengan gejala ini telah menjatuhkan maruahnya secara sedar ataupun tidak sedar. Ini kerana dia mengikuti nafsunya tersendiri untuk kepuasan diri dan sanggup buang ke tepi soal maruah dirinya. Keempat ni pula, ia dibuang oleh masyarakat. Golongan ini akan dipandang serong oleh masyarakat dan orang lain. Ini kerana aktiviti mereka ini dilakukan bertentangan dengan fitrah manusia, di mana sebuah masyarakat yang normal dia mempunyai adat dan keagamaan yang kuat. Seterusnya, kesan pada keluarga, iaitu keluarga kita sendiri, mak bapak, macam tu. Pertama, keluarga akan kecewa kerana dia menganggap bahawa anaknya ini tidak seperti manusia normal yang lain dan terasa tidak bertanggungjawab untuk ubah anaknya untuk jadi manusia normal yang biasa. Yang kedua ni, keharmonian dan kekeluargaan terganggu. Dekat sini maksudnya sistem kekeluargaan ini tidak berkembang. Tak ada anak, tak ada cucu kerana tidak dapat melahirkan zuriat jika sesama sejenis. Yang ketiga, nama baik dan maruah keluarga tercalar. Masyarakat luar akan nampak buruk terhadap keluarga kita sendiri dengan sikap kita yang mengikut LGBT ini. Mereka akan nampak buruk kerana kurang didik terhadap anak-anak tersendiri. Kesan kepada masyarakat. Pertama, mencerminkan kemunduran masyarakat. Jika seseorang buat silap ataupun terlibat dengan LGBT ini, kesannya ia boleh merosakkan nama satu masyarakat dan akan dipandang serong oleh masyarakat ataupun negara-negara lain. Kedua, musnahkan kekuatan moral masyarakat. Ini kerana ia berlawan dengan tingkah laku ataupun moral dalam sesuatu masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ia melibatkan maruah sekumpulan manusia yang mempunyai adat, tata susila dan agamanya tersendiri supaya sentiasa terjaga hingga ke next generation. Okey, yang keempat ni pula, golongan ini akan disingkirkan dalam satu masyarakat. Ini kerana dalam kehidupan masyarakat, seseorang yang tidak mematuhi peraturan, dia akan diusir oleh masyarakat kerana dikhawatiri akan mempengaruhi orang-orang sekeliling. Sekiranya berlaku, masyarakat yang terlibat akan menanggung malu dan kehormatan masyarakat tersebut akan terjatuh. Seterusnya, kesan kepada agama. Yang pertama, LGBT ini dilarang oleh semua agama. Tidak kiralah agama Islam, Kristian, Hindu dan lain-lain. Semua agama ini menolak perlakuan LGBT ini. Ini kerana amalan LGBT ini banyak kekurangan dan keburukan yang ada dalam LGBT ini dari semua aspek. Kedua, dalam agama ini juga dia menggalakkan perkahwinan. Tujuan setiap perkahwinan adalah untuk meramaikan umat manusia di muka bumi ini. Dan dalam Islam, setiap pasangan haruslah melahirkan zuriat yang soleh dan soleha untuk masa hadapan yang lebih cerah. Yang ketiga adalah agama adalah panduan hidup penganutnya. Dalam agama, dia mengajar kita tata cara hidup yang sempurna dan baik untuk menjadi manusia. Tidak ada agama yang mengajar untuk melakukan perkara-perkara yang buruk dan merosakkan diri ataupun menjatuhkan maruah diri.
Akhir sekali, kesan kepada kesihatan. Golongan LGBT ini banyak juga memberi kesan buruk kepada kesihatan diri sendiri. Contohnya yang pertama adalah HIV ataupun AIDS. HIV adalah virus yang memusnahkan ketahanan badan seseorang dan dia boleh menyebabkan AIDS. Kesannya ini boleh mengakibatkan mudah mendapat jangkitan kuman dan kanser. AIDS ni adalah singkatan bagi sindrom kurang daya tahan dan ia adalah peringkat terakhir bagi HIV. HIV ni dia boleh merebak melalui hubungan seks secara bebas dan pemindahan darah dan organ yang tercemar dengan virus HIV. Kedua adalah sifilis. Sifilis ni adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria Treponema pallidum. Penyakit sifilis adalah penyakit berjangkit yang tersebar terutamanya melalui aktiviti seksual. Yang ketiga adalah dengan mengamalkan LGBT ini, dia akan memberi buruk juga kepelbagaian penyakit kelamin yang akan dapat daripada pelakuannya tersendiri. Akhir sekali adalah masalah kecelaruan dalam keluarga. Golongan ini dia tidak dapat melahirkan zuriat dan berkembang keluarganya tersendiri. Dalam konsep sains, perempuan dengan perempuan tidak dapat melahirkan zuriat kerana tidak mempunyai sperm. Manakala lelaki dengan lelaki pula tidak dapat melahirkan zuriat kerana tidak ada ovum untuk mengandungkan zuriat. Itulah akhir daripada saya. Pembentang seterusnya. Saya akan terangkan bahagian penyelesaian atau cadangan mengikut falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Cadangan yang pertama mengadakan kempen atau ceramah besar-besaran kepada golongan LGBT. Ia membantu agar golongan LGBT mengenal kembali ke jalan ajaran Allah, seperti memberikan penekanan pendidikan agama, tafsiran tentang hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Cara ini boleh membendung pada anak muda generasi yang akan datang agar tidak terikut ajaran atau pemikiran golongan LGBT. Ia selaras dengan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, mengetahui tentang percaturan yang telah dilakukan oleh Tuhan, fahaman bahawa manusia dijadikan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini dan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan, menjauhi kemungkaran dan melakukan kebaikan, mengikut dan mengamalkan ajaran agama. Perlembagaan Persekutuan memperuntuk bahawa Islam ialah agama persekutuan umat Islam, perlu percaya dengan ajaran Allah dan kewujudannya. Yang kedua ialah mengetahui tugas dan tanggungjawab merupakan amanah yang wajib dilaksanakan dengan sempurna, merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam rakyat Malaysia yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, membuat operasi dan penangkapan besar-besaran bagi golongan LGBT, mengenakan undang-undang berat kepada golongan LGBT ini jika didapati bersalah dan melakukan perkara melampaui batas sehingga mengganggu ketenteraman orang Islam atau melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan nama Islam. So, sebagai contoh, memakai pakaian wanita dan mencemarkan imej agama Islam atau memasuki rumah ibadah, rumah Allah di ruang solat wanita, melakukan hubungan sejenis ataupun pelacuran. Perkara ini perlu selaras dengan rukun negara yang ketiga, iaitu kedaulatan undang-undang, memperketatkan lagi sistem undang-undang untuk golongan LGBT ini, seperti akta-akta yang telah ditetapkan yang mengganggu keamanan umat Islam dan tidak menghormati agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia. Di bawah undang-undang jenayah yang ada, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 yang menghalang hubungan sejenis LGBT. Undang-undang perlembagaan negara perlulah dihormati dan dipatuhi agar keamanan negara, perpanduan kaum dan masyarakat dapat dijaga dan diteruskan. Rakyat Malaysia yang mampu menikmati kesejahteraan diri, iaitu yang berupaya menangani masalah hidup maupun berfikir secara waras. So, yang ketiga, mewujudkan kelas public speaking atau kempen kesedaran kepada orang awam tentang perbuatan LGBT ini merosakkan kesihatan, minda dan kesihatan diri. Ia perlu memberi penekanan tentang nilai-nilai moral yang perlu dipupuk dalam diri agar tidak melakukan perkara yang tidak bermoral. Penyelesaian ini dapat mencegah dari anak muda dan generasi akan datang agar tidak terpengaruhlah dengan ajaran LGBT ini, di mana bercanggah dengan ajaran Allah. Bagi orang yang bukan Islam juga dapat membantu memberi kesedaran dari segi kesihatan mereka terjaga dan menghindari penyakit HIV, AIDS dan sebagainya.
Perkara LGBT ini adalah sangat tidak sihat dalam kalangan masyarakat di Malaysia, di mana selaras dengan rukun negara yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk sikap bersopan santun dan bersusila patut membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Diamalkan bagi membentuk individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni agar tidak membenci sesama rakyat yang berbilang bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati binti Suki Maribni, nombor matric 2766. Saya akan sambung berkenaan perancangan isu. Perancangan isu ni saya akan sebut mengenai logik, metafizik dan materialisme, tisme dan insan. Okey, yang pertama ialah logik. Logik terbagi kepada dua, logik didaktif dengan logik induktif. Tapi untuk LGBT ni saya akan kaitkan dengan logik didaktif. Yang mana maksudnya dalam logik didaktif ni kita dapat premis-premis dan kesimpulan yang terhasil pada premis tersebut. Kalau premis tu betul, maka kesimpulannya mestilah benar. Macam tu. Okey, logik didaktif ni dia ada dua premis. Okey, yang premis pertama ni untuk contoh LGBT ni, premis pertama kita boleh kata semua manusia mempunyai satu jantina. Itu premis pertama. Okey, premis kedua mengatakan transgender ialah seorang manusia. Jadi, kesimpulan daripada premis tersebut, transgender juga mempunyai satu jantina. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa semua manusia mempunyai satu jantina dan benarlah seperti yang dinyatakan premis kedua, iaitu transgender juga merupakan seorang manusia. Maka kita harus menarik kesimpulan bahawa transgender ni semestinya mempunyai satu jantina. Okey, itu untuk yang pertama lah. Yang kedua adalah insan. Okay, salah satu konsep insan dari falsafah Islam ialah manusia sebagai hamba, iaitu man is a servant of Allah. So sebagai hamba kita perlu patuh kepada arahan Allah. Kita tak boleh melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh Allah. Kita perlu patuh setiap apa yang telah diarahkan oleh Allah, iaitu jangan menyerupai lain jantina. Apatah lagi mempunyai minat dengan kaum sejenis. Contoh macam gay, lesbian. Dalam Al-Quran sendiri ada mengatakan bahawa dalam surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81, dekat situ kita boleh tengok kisah Nabi Lut, yang mana pada masa itu Allah sangat murka kerana kaum Nabi Lut dia mengamalkan LGBT lah, hubungan sejenis. Okey, yang ketiga ialah metafizik dan materialisme, iaitu bukan material. Metafizik dari sudut agama dan kepercayaan ia merujuk kepada fenomena di luar alam nyata lah. Contoh macam syurga dan neraka, dosa dan pahala. Yang mana semua ni kita tak boleh sahkan melalui diri kita. Okey, dekat sini saya akan kaitkan dengan materialisme, iaitu materialisme yang bukan material. Metafizik tadi tu boleh dikaitkan dengan materialisme bukan material, sebab materialisme bukan material ni adalah benda yang bukan material seperti idea-idea yang ada dalam minda kita. Okay, contoh dalam minda kita mengatakan LGBT ni merupakan salah satu perbuatan dosa besar yang menjadikan asbab untuk seseorang itu masuk neraka. Walau bagaimanapun, LGBT ni tetap berleluasa sehingga kini, berkemungkinan disebabkan azab neraka tersebut tidak boleh dilihat dengan mata dan kurangnya didikan agama. Okey, yang ketiga adalah yang keempat adalah tisme. Tisme merupakan salah satu sistem metafizik yang berkait dengan fahaman keagamaan, yang mana mereka percaya kewujudan Tuhan. Mereka percaya Allah tu ada tapi tetap lakukan LGBT. Kebanyakan transgender ni percaya Allah itu wujud sebab itu dia masih berpegang dengan agama Islam. Namun berkemungkinan disebabkan tekanan hidup, stres, ikut kawan, sebab itulah membuatkan mereka terlibat dengan LGBT walaupun mereka tahu Allah tu ada sentiasa memerhatikan mereka. Contohnya Sajjad. Okey, Sajjad ni masih beragama Islam tapi dia percaya Allah tu ada, tapi dia menyokong dan memilih untuk terlibat dengan LGBT. Okay, itu adalah yang boleh kaitkan dengan semua lah. Okey, kesimpulannya permasalahan yang berkait dengan LGBT ni sebenarnya perlu dibendunglah secara agresif kerana risiko untuk menjadikan LGBT menolak adalah dengan sangat kritikal adalah sangat tinggi. Dalam era globalisasi ni masyarakat kita sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik buruknya lah. Jadi pelbagai isu dapat dilihat
dengan semuanya menjurus kepada perkara yang negatif yang mampu merosakkan institusi masyarakat dan seterusnya memberi kesan buruk kepada negara jugalah. Jadi peruntukan undang-undang setiap ada ni kita perlu kemaskan dengan kadar yang segeralah untuk memastikan setiap masalah berlaku ni dapat diatasi secepat mungkin. Okey, jadi walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi, tapi kita boleh menangani isu ni dengan adanya undang-undang yang lebih ketat. Namun segala cabaran itu perlulah kita tempuh dengan bijaksana agar kegiatan LGBT ni dapat dikekang sehabis baiklah. Dan terima kasih, itu saja untuk presentation kami.